Saksikan menu rendang ikan yang agak simple juga. Kita bersama dengan Puan Nazatul Shima, ya, ataupun lebih mesra dipanggil Shima, Cikgu Shima. Ya. Ada boleh orang juga. komen Cikgu Shima. Okey, Cikgu Shima, kami nak tahu masak ikan tenggiri, masak rendang ni macam mana? Saya rare sangat saya dengar orang masak ikan masak rendang. Ikan rendang selalu ayam je daging kan. Okey, sebenarnya dia sangat simple. So rendang sambal ikan ni dia macam tak boleh berat macam mana kita masak ayam tau. Okay. So dia agak simple. So apa yang kita guna hari ni macam bawang. So bawang yang kita dah blend siap lah. Bawang merah, bawang putih halia. So kalau macam contoh kita nak masak rendang ayam, dia kena blend serai dan sebagainya kan. So yang ni tak perlu. Kita just ketuk sahaja ya, ketuk serai. Kita ada lengkuas pun kita just potong-potong sahaja. Okey, dia kira rendang dan sambal sekali. Ya, dia macam hybrid lah. Ya, betul. Tapi dia sangat simple. So siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya. Dan rasa dia sangat sedap. Sebab biasalah rendang, kalau mak saya buat sekali tu dia suruh saya sangai kelapa nak dapatkan kerisik. Tak nak belilah kerisik tu. Tapi untuk rendang ni tak ada kerisik apa? Okey, jadi kalau nak dapat tekstur tu dia sebenarnya dia tekstur dia macam sambal, cuma rasa dia tu rendang. Itu yang buat dia uniknya tu. Okey, baik. Jadi penggunaan ikan tenggiri untuk resepi ini dan sudah pun digoreng kan? Ya, betul. Biasa goreng sebab tak nak ikan tu pecah ke adakah sebab okey, lagi satu tak nak ikan pecah, tapi bila goreng tu kita tak perlu terlalu garing. Kita just goreng separuh masak sahaja. So nak dapatkan ikan tu lebih sedap lah sebenarnya. Okey, baik. Kalau kita lihat ni lah antara bahannya yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Shima. Nampak ada serai, bawang putih, ni asam jawa kan? Asam keping. Asam keping. Asam keping ni daun limau purut? Ya, betul. Dan santan dan garam dan sebagainya lah. Cili kisar. Okey. Yang dah dimasukkan dalam kuali tu apa? Okey, yang ni saya dah tumis tadi bawang putih, bawang putih sikit saja, bawang merah dan juga sedikit halia. So lepas tu dah ni kita punya bawang pun dah agak garing, so kita boleh masukkan cili kisar lah. Okey, ni cili apa? Antara cili, ada cili kering ke cili ni biasa? Cili kering yang kita dah kisarkan. Cuma kat sini saya dah masak siap-siap sebab kan nak masak tu ambil masa yang lama. Ini cili sahaja, tak ada bawang, tak ada tomato tak ada, cili sahaja. Okey, baik. So kita masukkan cili kisar. Okey. So kalau dekat rumah tu kita kena masak agak lama lah untuk cili kisar ni sebab kita nak elakkan daripada sakit perut kan. Okey, tapi boleh tak kalau kan kita masak, simpan je paste ni. Lepas bila nak masak tu kita ambil. Kita tumis lah. Ya, simpan. Bila kita nak masak tu cepat sikit kan, kita terus masukkan. Okey, untuk macam kita nak buat paste, so kita boleh masak dengan bawang sahaja. Masak dengan bawang, tumis, masukkan cili, tak perlu letak garam apa semua. So kita boleh buat paste banyak dan bila kita nak masak rendang ke, nak masak sambal ke, kita boleh masuk. Okey, dan kalau penonton nak tahu, ikan tenggiri ni adalah antara ikan yang tinggi omega 3. Bagus untuk kesihatan jantung. Tapi nak tahu jugalah, selain ikan tenggiri, biasanya ikan apa yang Cikgu Shima guna? Okey, sebenarnya rendang sambal ni, ikan kecil-kecil pun kita boleh guna. Macam ikan selar, ikan kerisi, so kita boleh guna jugalah. Lagi satu, kalau macam contoh, ada yang tetamu khas nak datang rumah, kita mungkin boleh pakai ikan yang mahal sikit macam jenahak dan sebagainya kan. Datang kita pakai yang mahal. Okey. Dan Cikgu Shima mungkin boleh kongsikan juga kalau mereka dapatkan resepi, dan katanya Cikgu Shima juga memberikan kelas masakan. Bagaimana untuk menghubungi Cikgu Shima? Okey, kita ada memang buat kelas masakan dan baking kelas juga. So macam boleh layari kita punya IG lah. So IG Elias Dapur Arang ataupun Akademi Masakan Dapur Arang. Okey, ini hasilnya ikan masak rendang sambal. Betul lah? Ya, betul. Dia di antara sambal dan rendang lah. Nampak ada rendang, adalah elemen rendang dia, nampak macam sambal juga. Nanti saya suruh Fahrin Ahmad cuba. Ada nasi? Nasi tak ada. Tak apa, nanti kita cari nasi untuk Fahrin Ahmad. Dan anda di rumah teruskan berkongsi antara resepi atau menu-menu berasaskan ikan yang anda suka. Kita akan bersama dengan Fahrin dengan satu lagi menu berasaskan ikan. Ya, yang ini Sugi merupakan antara memang kegemaran ramai, iaitu ikan masak balado. Kalau kita panggil ikan masak balado, ikan sambal. Dan saya bersama dengan Puan Nur Hayatul Husni atau mesra saya panggil Husni saja. Okey, Husni, ini ikan masak sambal balado lah. Okey, dan bercerita pasal ikan hari ini kita guna ikan kembung. Hari ini ikan kembung, betul. Sebenarnya untuk sambal balado ni apa-apa ikan pun boleh guna, betul? Boleh. Selalunya yang paling famous adalah ikan keli lah. Tapi sebab saya sendiri tak makan ikan keli. Saya
makan. Jadi saya tukar dengan ikan kembung. Kenapa ikan keli tu kalau nak goreng susah ke sama ke ataupun sebenarnya kenapa? Sebenarnya rupa dia yang buatkan saya tak makan. Tapi ramai orang kata kalau goreng dia meletup kan. Tapi tips kalau kita goreng ikan, nak bagi tak kisahlah apa jenis ikan pun, kalau saya letak dulu asam keping. Panas ni, saya letak asam keping dulu seketul. And then saya masukkan ikan. Oh, maknanya dengan cara tu dia tak meletup-letup lama cik dia tak meletup. Saya kalau tip saya senang je. Meletup-letup tu saya ambil penutup periuk tu saya gini je. Okey, baik. Ini tentang menu ikan sambal balado ni. Okey, baik. Pastinya sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat sambalnya yang sedap ini. Apakah resepi-resepinya dan macam manakah caranya? Dia punya bahan dia senang je. Kita perlukan bawang merah. Ada orang guna bawang kecil ataupun bawang besar tak ada masalah. Okey. Dan bawang putih. Cili merah, saya nak ada sedikit warna, saya campurkan sedikit cili hijau. Sikit je, mungkin kalau 5 cili merah, mungkin boleh gunakan 2 cili hijau. Kalau nak pedas sikit, tambahkan cili padi. Wow, okey. Lepas tu tak ada, itu kita blend yang kasar. Yang ini nanti kita kata untuk hiasan lah, garnishing dia. Garnishing dia. Lepas tu garam gula, tapi gula saya pakai gula nisang. Gula nisang macam gula nipah Gula nisang ni gula Melaka pun ya. Gula ikutlah kalau orang Kelantan gula nisek kan. Sebabnya saya nak dia rasa lebih lemak sikit sambal kita tu. Okey, jom kita tengok. Sebentar. Yang ini insya-Allah pasti tak meletup. Insya-Allah. Okey, maknanya ini semua tadi dah dikisar. Jadi saya dah kisar kasar macam ni. Puan boleh tengoklah kita dah kisar. Panaskan minyak. Masa kita nak masak balado ke sambal, kita perlukan minyak yang agak banyak sikit. Itu saya nak tanya, minyak memang kena banyak macam tu ke? Minyak saya suka banyak supaya sambal kita masak dan garing. Tapi bila kita nak tuang nanti kita boleh keluarkan minyak tu. Baik. Okey, so kita masukkan. Api dah, memang dah panas ni. Saya dah panaskan. Minyak ni memang dah panas dah. Okey, kalau katalah dengan sukatan yang macam ni, minyak lebih kurang sebanyak ini ni, sesuai untuk berapa ekor ikan kalau macam ni? Berapa kilo ke apa ke? Macam ni saya buat sikit je sebab saya ada 3 ekor ikan je yang depan saya ni. Tapi kalau banyak, boleh tambahkanlah cili dia. Maknanya tadi bahan-bahan tadi tu memang kita dah campur dan dikisar. So dia dah terus kita masukkan dalam ni lah. Okey, api dah ada. Cantik. Okey, sambil-sambil kita menunggu yang itu juga. Tentang menggoreng ikan ni pun. Saya rasa secara peribadi pun saya perlukan tips juga. Kadang-kadang saya suka memang ikan tu garing betul. Ada orang yang mungkin tak suka garing, nak sedang-sedang rasa lembut-lembut ikan tak. Macam mana kita nak membezakan? Kalau nak garing tu, masak tu lama tapi api jangan terlalu kuat. Kalau yang garing garing sebab bila api kuat nanti luar dia dah hangit, dah terlalu masak tapi dalam dia malah mentah. Api tu sedang-sedang je. Maknanya ada, dan kalau kita kata nak garing tapi kita nak isi tu masih lembut-lembut katanya. Lepas tu masa gaul garam dengan kunyit tu letaklah sikit tepung jagung ke tepung beras ke. Jadi luar dia tu akan bertepung. Ada sikit je, jangan banyak sangat. Jangan gaul. Maknanya tong-tong sikit lepas tu kita goreng tu. Dan kalau kadang-kadang juga kalau tengok orang meniaga tu dia rasa dengan teknik gorengan deep fried tu. Tapi minyak betul-betul panas. Betul deep fried. Itu kena betul-betul kuali besar, minyak banyak. Itu sekejap je. Tapi kalau untuk yang di rumah mengikut tips yang tadi itulah. Ya, betul. Okey, baik. Ini kalau kita tengok sambal balado kita ni kalau dah masuk macam ni tak perlu tambah apa-apa lagi Tak ada. Biar dia garing sikit. Sekarang ni ada angin sekarang ni kena dekat kita punya api tu kan. Saya nampak ada angin sikit. Tak apa. Bila dia dah garing, bila dia dah garing, kita masukkan air asam jawa sikit. Saya gunakan air asam jawa. Lepas tu ni garam, and then ni gula nisang. Bila betul-betul dia dah masak, saya cuma tambahkan sikit daun limau purut. And then dah siap. Okey. Simple je. Kalau kita tengok untuk Husni sendirilah. Sebenarnya Husni berniaga ataupun memang minat masak atau bagaimana? Saya memang berniaga di rumah. Dari rumah. Saya buat food delivery lah. Homemade food delivery, ada cake delivery. Okey, antara selain daripada apa yang kita tengok ikan goreng sambal balado ni, apa lagi menu-menu lain yang ada? Saya ada macam-macam menu sebenarnya. Saya ikut customer. Kadang-kadang orang kata saya ni ajaib. Sebabnya orang tanya, "Kak, menu apa yang akak jual?" Saya akan cakap, "Okey, awak nak makan apa?" Jadi saya memudahkanlah. Okey, kalau katalah dia nak menu ni kita pada hari ni, mana nak cari ni Husni ni? Okey, Instagramnya. Saya boleh kita tengok dekat
Instagram Husni. Dekat situ ada profil saya dengan ada nombor telefon saya lah. Jadi boleh WhatsApp. Jadi semua ada dekat situ. Saya buat gambar-gambar semualah tertera semua menu-menu yang ada. Betul. Antara yang orang selalu order apa? My favorite orang selalu order adalah nasi tomato dan nasi Arab lah. Kalau untuk masakan Melayu lah. Okey, mungkin mereka penonton rumah ni tak dapat nak bau kan. Tapi saya sendiri dapat bau ni, memang bau sambal balado ni pun memang dah sedap ni. Belum taruh lagi daun-daun ni, garnishing dan sebagainya. Okey, seterusnya gula tu Saya masukkan garam dengan gula sebab dia dah start masak sikit. Okey, tapi tak mengapa. Alhamdulillah kita dah dapat tengok hasilnya. Kita tengok warna sambal yang pekat, yang merah ni. Mungkin kalau nak ada tambah warna yang kehijauan lagi, boleh tambah yang hijau tu lagi kan. Okey. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Husni bersama dengan kita pada hari ini, berkongsi bukan saja macam nak buat sambal tapi juga tips-tips menggoreng untuk ikan-ikan ni semua. Okey.